Okay, Assalamualaikum. Macam kita discuss from previous meeting, kita nak tengok algoritma yang dekat minimum spanning tree ni ada berapa banyak kan. So basically untuk minimum spanning tree kita ada 3 algoritma yang biasa digunakan, tapi yang paling popular adalah Kruskal algorithm. So so far minimum spanning tree ni basically adalah tree yang tak ada looping. So contoh maksudnya kalau kita ada graph, complete graph macam ni, connected to each other, but when goes to the spanning trees, dia akan ada satu connection saja between one and tak ada loop. So that's we call as a spanning tree lah. Contoh paling mudah adalah dekat complete graph ni macam ni, tapi bila kata spanning tree, there are many possible ways untuk jadikan spanning tree lah. So kalau ikutkan 4 nodes dengan 6 links, bila kita reduce kepada spanning tree, kita ada 16 possible semacam Dr. Fatimah cakap hari tu. Sebab spanning tree tu tak tahu ikut algoritma kan. So sekarang kalau biasa yang dekat financial maths, kita akan guna Kruskal atau Prim's. Tapi kalau dekat visualizations yang dekat computer science, biasanya dia orang akan guna Borovka's algorithm. Preferable sebenarnya guna Kruskal dengan Borovka sebab consuming time untuk kita generate tree tu, bila kita punya nodes tu terlalu banyak, Kruskal dengan Borovka ni yang time consuming dia lebih rendah daripada Prim's. Okay, kita tengok yang paling popular. Combination ke? Boleh tanya tak? Combination ke? Maksudnya combination of Kruskal and Borovka tu time dia the best, macam tu ke? Tak. Kruskal, Borovka punya time as compared to Prim's is better. Dia orang punya time dua-dua lah. Okay. Thank you. Okay, so paling popular dekat financial maths adalah Kruskal algorithm sebab paling mudah, dan kalau ikutkan library daripada R, mostly Kruskal. Mostly Kruskal. So yang kalau Prim's dengan Borovka ni, saya cuma jumpa 2-3 library saja untuk generate minimum spanning tree lah. So even Borovka ni yang library dekat R baru keluar 2018, 2019, 2020. So tak ramai lah kalau guna financial maths, tak ramai lagi orang guna Borovka ni sebab tak explore lagi. So kita tengok macam mana algoritma ni bergerak. Okay, Kruskal algorithm dia akan bergerak secara ni step dia. Kita akan kita ada list of distance dan kita akan susun. Lepas kita susun, kita akan start dengan yang the shortest part. The shortest, kalau macam kita guna correlation, the lowest correlation, the strong correlation lah, the short distance. So kita akan tambah satu-satu nodes tu. Kalau dia tak ada loops, kita remove that links. So kita cuba tengok. Okay, ini adalah complete graph kan. Ini adalah graph, tapi daripada graph ni kita nak reduce jadi spanning tree macam mana. So first things adalah kita akan tulis pasangan nodes tu dengan distance dia berapa. Okay, kita tulis dulu semua, and then kita akan sorting. Kita akan sorting the edges. Kita akan tulis paling rendah apa. Okay, tapi paling rendah macam ni, AD, CE, HJ kan. So kita akan pilih lah yang the shortest distance tu. Tapi dekat Kruskal ni, in case kalau shortest distance tu sama, dia akan pick up salah satu randomly. Dekat R kita tak boleh assign kalau guna library. Unless kita guna function sendiri, kita boleh pilih. Okay, kalau ada dua, contohnya AB, CD, distance ni adalah 1. Kita tak boleh pilih kita nak start A ke, kita tak boleh start B. Dia akan random. So kalau guna function sendiri baru kita boleh assign lah. So that's a lack of the minimum spanning tree dalam library R sikit lah. So so far setakat yang saya buat dengan Kruskal ni tak ada distance tu sama. Itu bernasib baik lah, tak jumpa lagi distance tu dua pasang mempunyai distance yang sama. So in case kalau next time jumpa, kena guna function sendiri. Kita kena buat coding sendirilah untuk sorting tu.
Okay, so let's say macam ni kan, kita nampak dah AD ni yang paling rendah. So dia akan start dengan AD. Okay, graph kat sini kita tambah AD. So the second one is E. So kita akan nampak sini CE. Kecil sangat ke saya punya view? Saya try buka sekejap. Okay, better. Okay, ni better kan? Okay, sorry tadi. Okay, so dekat sini AD yang paling rendah. So kita start dengan AD. So bila the second distance adalah CE. So CF. CF. So sini CF. Sebab nampak tak sini AD, CF adalah yang sama kan? So kalau ikutkan library dia random. So kita pun terpaksa lah kena tengok betul-betul kita punya algorithm. So the second one adalah CE, so CE. So kita akan tambah edges tu kalau dia tak looping. Contoh sampai macam ni lah. So dia akan tambah satu. Macam FG dekat sini FG. FG ni dah jadi satu looping kan. So FG ni tak boleh dikira. So kita tak boleh connect lah FG ni. So kita kena jump ke GI. Tengok GI. GI tidak mengconstruct jadi looping, so it can consider as a link. So itu yang Dr. Fatimah kata spanning tree tu banyak lost information sebab ni. Sebab bila dia looping dia akan excluded. Kita tak tahu adakah link tu penting ke tidak. So kita dah awal-awal dah kita buang. So this is the weakness of the spanning tree lah. And then kita akan tambah, sebab kita dah ada list kan, kita tambah edges tu sampai dia akan jadi satu, dia akan connect semua nodes ni. Okay, the last one akan jadi, so the last one akan jadi macam ni. So this is minimum spanning tree. So minimum spanning tree ni bila kita tambah semua kita punya distance ni, this is the minimum shortest path lah untuk this kind of graph. Sebab kalau complete graph begini, so minimum spanning tree tu memang tak ada loop. Macam mana ada loop kan? Spanning tree tu memang connected to the nodes dengan total distance dia yang sangat minimum. This is called Kruskal. So maksudnya Kruskal base dia adalah the shortest distance between the two nodes. Okay. Tapi the difference dengan Prim's. Okay, Prim's algorithm dia adalah dia akan start dengan with one node. Okay. Dia akan construct dengan one node from the old graph, and then while new graph has fewer than one node, and then adds dengan dia punya neighbor. So kita akan tengok graph lah better lah. Okay, ini adalah full graph. Okay, dia kata kita akan start dengan apa-apa nodes. Okay, so let's say kita akan start A. So kita akan tengok shortest path yang paling rendah lah, distance yang paling rendah antara A, B, A, D. So kalau dekat Prim's ni kita boleh randomly start kat F, kat G, kat H, tak ada masalah. And even dekat library dekat R, certain library kita kena hack sikit lah, kita nak start dengan apa. Tapi as simple as diorang akan start dengan first node lah yang kita declare sebagai nodes tu. Kan kita ada list of nodes dengan list of edges kan. So dia akan simply start dengan first node. So kalau dekat Prim's ni, let's say kita start daripada A. So daripada A tu kita akan pilih shortest distance. So kalau kita tengok sini yang paling A dengan B, A dengan D, so kita akan pilih AD. Okay, this is Prim. Okay, daripada D, okay, tapi kita tak boleh pada D. Kita akan kena consider juga the second nodes daripada A. Sebab kita start kan. So dia akan kira semua possible link yang daripada first node tu. So since kita ada dua link saja, so kita akan start dengan AD dan AB. Tapi dekat AB ni kita ada 1, 2, 3. So yang ni kita
kita akan pilih yang paling rendah lah sebab A, ya, BC dengan BJ dengan BD ni BC yang paling rendah. Okay, so kita akan start C. So tapi bila tu tak habis lagi kan, so daripada C terus pula pergi F. So maksudnya daripada satu node ke satu node tu possible neighborhood yang paling rendah untuk yang starting nodes. So nanti dekat pada prim sampai you akan dapat this is minimum spanning tree for prims. Okay. Bezanya adalah starting node tu kita assign. Nah, kalau Kruskal kita shortest path tu prims. Prims ni more flexible daripada Kruskal lah. Tapi sebabkan dia ada possible, kalau kita ada 200 node, so 200 node possible kita nak start kan, itu menyebabkan dia jadi lag dekat programming tu. So kita kena hack sikit dekat dia punya starting point tu, kita nak start daripada mana. Itulah yang algoritma ni. So dekat Borovkaz algorithm ni, dia adalah similar dengan prims. Tapi nodes are added to the new graph in parallel all around the graph. Okay, apa yang beza adalah bila kata Borovkaz ni, kita ada complete nodes. Okay, kita ada complete node tapi kita akan starting untuk semua point. Okay, contoh kita ada sampai J, ini adalah list of trees kita. So kita kena bina setiap nodes tu trees kita yang paling shortest distance. Okay, kita ada A, B, C sampai J. So possible jalan yang setiap node kita kena tulis. Contoh A ni, A yang paling rendah AD. Kan? AD. Tapi bila kita pergi B, HAD. Untuk 3B, okay, B kita ada possible 4 jalan. Yang paling rendah banyak kan? BA, BD, BC. So kita kena pilih H yang mana. So biasanya dia akan pilih H yang dah terkonstruk sebelum tu. So dia akan pilih BA. Tapi maybe juga you boleh pilih BC. Maybe juga you boleh pilih BD. So depends on you punya dia arbitrary. Benda ni arbitrary. Okay. So dekat C pilih juga lagi possible. So kita akan tahu untuk tree C kita akan dapat CF. So kita akan bina tree untuk setiap node semua sekali sampai HIJ. Sampai J. Okay, so sampai J kita akan dapat satu graf yang macam ni, possible. Ni I J. Okay. Ni J. So kita dah, bila kita dah bina tree untuk setiap nodes tu, kita boleh nampak dah. Okay, AD, BA, CF sampai JH. Tapi kalau you perasan benda ni tak terhubung lagi kan? Tak terhubung lagi, so kita kena buat satu lagi round. So kita kena buat satu lagi round untuk contoh B ni dengan C ataupun B dengan J baru boleh tersambung kan. So BC ni sebabkan dia minimum, so another round kita untuk bina trees untuk B adalah BC. So dekat I ni, okay, I ni nak hubung dengan J, ada possible links tak? Tak ada kan? So I akan keluar dengan J. This is the shortest path lah untuk IJ. So the second round, okay, ni the second round. Second round sampai you akan dapat H yang menghubungkan semua. Sebab ni round 2. Ni. You buat sekali lagi A, B, C, D, E sampai J tu. Tapi sebenarnya kalau you nak sambungkan ni, second round tu akan menggunakan BC, IJ dan JI saja. So daripada Borovkaz ni, you akan dapat satu minimum spanning tree. So untuk Borovkaz, dia act semua nodes as a tree, cari possible untuk setiap node and then cuba sambungkan. Kalau tak sambung, second round. Kena lalu lagi second round untuk sampai dia dapat satu tree. Itulah yang perbezaan prims Kruskal dengan Borovkaz untuk minimum spanning tree.
Tapi setakat pembacaan saya, kalau ikutkan yang computer science, diorang guna borrow cost algorithm as compared to Kruskal dengan Prim's lah. Tapi kalau kan ikut library untuk R, memang tak, minimum spending tree guna borrow cost algorithm ni tak ada sangat. So you kena function sendirilah. Saya rasa yang tu je. Ada soalan ke? Siapa-siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Kalau tak nak tanya, saya banyak nak tanya. Sila daripada awal merangkak sikit. saya slow sikit daripada awal. Daripada awal boleh tak? Boleh. Okey, daripada Kruskal ke? Bukan. Daripada konsep MST tu dulu. Okey. MST ni, sefaham saya kan, adalah kita bina untuk menghubungkan semua node tu dengan bilangan edge yang paling sedikit. Betul? Betul. Okay. Secondly, edge, weight on the edge tu apa? Weight on the edge. Oh, yang ni. Okay. Kalau dari segi optimization dalam bisnes, yang ni ke sini contoh kan, kita kalau guna minimum spending tree dalam konteks route, maybe ini adalah bandar A ke bandar B, total distance dia kalau ikut jalan, maybe this is the lowest kilometer lah. Okay, itu kalau konteks yang macam tu. Kalau konteks daripada macam financial math yang kita buat sekarang, ini adalah correlation. Okay, semua orang faham tak setakat ni yang saya merangkak ni? cuba tanya. Semua orang faham tak dua pernyataan, dua ayat yang dibincangkan ni? Iaitu MST ni tujuan dia hanya untuk menghubungkan satu graf berdasarkan bilangan edges yang terpendek dan dia ada weight sekarang. Semua orang clear ke? Clear je. Ya, Samudin tak ustaz lah, Samudin dah pakar. Lain-lain. Saya pun tak tahu sangat. MST, cuma saya nampak isu yang dia banyak sangat edges yang hilang, sebab tu saya guna koefisien. Okey, tak apa. Terima kasih Hasanuddin bagi respon. Tapi Hasanuddin orang lama tu saya memang agak faham lah. Kak Moya macam mana Kak Moya? Okay ke? Saya tengah digest lagi. Tapi yang dua statement tadi faham tak? Iaitu dia hanya untuk yang MST adalah untuk menghubungkan satu graf tu dengan bilangan edges yang paling sikit. Betul. Cuba tengok gambar tadi Hafizah yang dah jadi tu. Complete graph versus tu. Yang ni ke? Yang ni satu contoh lah, satu complete graph kan. So minimum spending tree, idea dia adalah apa edges banyak-banyak ni buang. Kita nak minimum edges yang menghubungkan semua orang. Macam tu. Betul? Faham tak idea dia? Syazah dengan Aina, macam mana? Najwa? Faham. Itu dia, pengalaman tu dia garik je lah. Apa dia? Dia garik je. Ya. Betul, dibuang je Kak Moya. Kalau distance tu panjang, dibuang je. Sebab itulah selama ni saya persoalkan Kak Moya. Sebab dia buang. Dia buang. Okay. So bila buang tu, consequences dia adalah we lose information lah. Lebih kurang betul. Betul. Cuba tengok gambar yang lain lagi. Yang ada banyak sikit buang tu. Bawah lagi. Yang ni bawah tu betul. Okay, this one. Kan? Bayangkan yang ni, BJ, B ni, BD semua buang Kak Moya. Tinggal satu line je untuk semua notes. Tentu reason orang nak pakai minimum spending tree sebab apa? Dalam macam tu lah. Visualization je Kak Moya. Sebab tu lah saya cakap. Visualization maksud apa? What do you mean by visualization? Maksudnya nampak hubungan tu visualization satu, dia tak clutter lah. Kalau nak elakkan cluttering itulah. So senang interpretation. Kalau dalam big graph, you dapatlah skeleton. Tapi that's the point. You just dapat the skeleton je lah. Okay.
Saya punya ayat. Tapi itu maybe dari segi teorinya kan, tapi kalau dari segi applicationnya memang kita nak guna spanning tree supaya kita cari benda yang paling minimum yang kita, kalau macam budget ke distance lori ke route ke kita nak cari yang paling minimum lah. Kalau root memang make sense. Dalam optimization for OR memang banyak gunakan minimal spanning tree untuk cari root. Tapi semua orang dah faham point ni? This is the first point lah dulu. Minimal spanning tree ni secara asasnya yang saya faham adalah tujuan dia untuk mendapatkan macam rangka perhubungan di antara tu yang jadi skeleton tu. Di antara node tu asalkan dia terhubung saja. Macam tu. Kalau ada loop je tadi kan, macam di antara F dengan G tu ada kan, lepas tu dibuang terus kan. Sebab rasa kita tak perlu dah terhubung. Okay, semua orang jelas setakat ni? Jelas satu. Okay. Second point, weight tu. Kalau dalam routing ke apa, saya fahamlah weight tu, kita nak pilih weight yang paling ringan. Kita akan ikut lalu sebab weight tu dalam routing apa traffic ke kan, weight tu dia anggap sebagai cost tau. Betul. So kita akan ambil cost yang paling ringan 2, 3, 5, 4. Tetapi dalam correlation yang lebih tinggi adalah lebih baik sebab hubungan dia lebih kuat. So macam mana tu? Diorang buat satu tolak correlation ke apa? Dalam practical? Kalau usually lah yang saya akan close untuk yang financial maths yang macam untuk guna stock tau. Yang saya cakap pasal konteks stock saja, correlation stock. Diorang akan guna satu measurement distance. Distance, betul tu. Contohnya Euclidean distance, dia beberapa sebenarnya distance yang untuk measure links ni sebenarnya. Dia akan transform from the correlation yang negatif 1 ke 1 dulu. Dia akan jadi satu distance yang dekat sini guna formula. So macam yang biasa kita guna Euclidean lah. Tapi somehow saya jumpa juga 2-3 jenis distance yang boleh digunakan untuk transform correlation tu. Tapi Euclidean tu maksudnya apa? Untuk finance kita mana ada Euclidean distance? Kita tak ada space for finance. Euclidean tu kalau untuk jalan raya ke ada lah. Tu question yang saya kena kaji dekat Fatimah. Sebab common practice ni adalah kita transform correlation ke standardized form yang guna simple Euclidean equation tu. That is the point lah. Saya betul-betul nak faham ni sebab saya macam tengok Euclidean distance, apa maksud dia Euclidean distance? Sebab Euclidean distance tu adalah kalau ada GPS ke apa ke boleh lah kita kira Euclidean distance kan. Mungkin saya cuba baca, maybe boleh justify by contoh ada reasons yang kenapa at first place dia guna Euclidean distance. Betul-betul. Tapi sebab Euclidean distance tu memang standard cara untuk mencari distance. Tapi saya rasa sebab dia cari distance adalah weight dia terbalik dengan weight ni. So dia ambil 1 minus something kot. 1 minus coefficient. Betul. Itu sebab dia. 1 minus CIC. Dia nak terbalikkan je. Sebab itulah, semua orang faham tak point ni? Weight dia terbalik. Sebab sekarang ni, kalau kita ambil correlation between stock kan, so kita akan ada, kalau correlation between stock tu lagi tinggi, lagi bagus lah kan? Maksud dia lagi berhubung antara satu sama lain. Tapi teknik minimum spanning tree ni, dia digunakan dalam routing problem apa semua. Jadi dia akan pilih weight yang paling sikit yang baik. Tapi dalam correlation stock, dia weight yang banyak yang baik kan? Weight yang tinggi yang baik. So dia ada keterbalikan di situ yang saya nampak. Dan itulah sebabnya dia gunakan di situ. Orang faham tak point? Dia dah pening. Kalau nanti saya terangkan balik. Kak Moya macam ni Kak Moya? Suggesting je. Kak Moya? Suggesting. Macam betul je cakap Kak Fatimah tu, Dr. Fatimah, dia kata sepatutnya kalau kita nak guna untuk stock kan, stock correlation kalau A pada B, kalau 0.9 yang bagus.
0.9 as compared dengan 0.1 correlation kan. So kalau AB ni 0.9 tapi sebabkan properties minimal spanning tree akan pilih yang paling rendah untuk distance, kita terpaksa tukar correlation kita yang tinggi tu kepada satu, kita akan inverse lah kot, kita kata terbalik kan. Untuk jadikan correlation tu satu, correlation yang banyak tu pada satu distance yang pendek. So macam mana nak convert, kita akan guna satu equation untuk convert supaya correlation yang banyak tu akan jadi distance yang paling pendek. So that's why dia akan ikut properties minimal spanning tree lah punya algorithm. So itu question yang Dr. Fatimah kata kenapa nak tukar. Tapi nanti saya akan cuba tengoklah at first place kenapa dia tukar lah untuk yang mathematical punya justification lah. Okay. Tapi saya rasa memang itulah justification dia. Sebab dia guna MST daripada routing algorithm. Okay. Alright. Saya share sekejap. Saya conteng sekejap kot. Nak draw idea. Lepas tu Hafizah boleh verify betul tak saya punya pemahaman tu. Okay? Boleh? Alright. Okay. Saya conteng dekat whiteboard sekejap Sekejap Boy, siapa bergendang? Oh, sorry. Minta maaf tu. Tak apa. Sabar sedikit. Okay, semua orang nampak saya punya whiteboard? Nampak. Okay. So, katalah kita ada berapa? 3 saham kan sekarang kan? 3 lah dulu Saham A, B dengan C alamak, sorry, terzoom. Setting pen baru ni masalah. Okay. Dia auto zoom. Okay. Katalah kita ada 3 saham A, B, C kan. Lepas tu kita kira correlation kan. Correlation dia 0.9 yang ni satu. Satu. Betul. Sorry. Ini di sini 1. Katalah ni 0.9. Lepas tu ni 0.8. Sini apa? B dengan C 0.7. Macam tu. Okay. Dan ini kita kira correlation. Correlation ni berdasarkan time series stock masing-masing. Setakat ni semua orang okey tak? Faham tak? Faham. Kak Moya okey kan ni? Kak Moya? Okay, alright. Okay. So, kita ada 3 lah. Syarikat A, syarikat B dengan syarikat C kan? So sekarang ni persoalan dia macam mana nak hubungkan syarikat A, B dengan C kan? So kalau semua terhubung, contohlah katalah semua terhubung, kita boleh je letak correlation dia ni weight untuk correlation A dengan B adalah kita tengok dekat sini kan, A dengan B 0.9 kan. Okay. Weight di antara B dengan C adalah apa kat sini? 0.8. B dengan C 0.7. Betul. Andu. 0.7. Tengoklah B dengan C atau B dengan C kat sini kan. 0.7. Dan weight di antara A dengan C adalah 0.8. Alright. Kalau kita ambil threshold method, apa yang terjadi adalah kita akan pilih threshold lah kan. Katalah kita pilih threshold hanya 0.9 saja yang boleh. So network tu akan jadi A dengan B saja. A dengan B saja yang diterima. Maksudnya semua value ni kena lebih daripada 0.9 dekat atas lah kan. Dapatlah A dengan B saja, lepas tu C lah tinggal seorang tak terhubung kan. Kalau kita ambil threshold tu lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 0.8, maka threshold tu akan menjadi A dengan B ada of course sebab dia 0.9 dan A dengan C pun ada tetapi B dengan C tak ada.
Okay. Ini patutnya Hasanuddin kena terangkan ni. Alright, lepas tu okay, 0.7. Kalau kita ambil 0.7 ke atas, semua orang tersambung lah kan. Sebab dia Jadi punya complete graph lah. condition tu adalah sama kan. Okay. Okay, yang ni idea first dia. Yang ni semua orang jelas tak? Syazah, Najwa, Aina, Mia. Jelas. Jelas kan? Soalan boleh? Boleh sangat. Berarti Tanya. macam okay. So how do we determine this threshold? Itulah persoalan dia kan. Itu yang Syazah duk buat tu kan Syazah. Syazah cuba bagi explanation sikit Syazah buat hari tu apa boleh? Boleh tak? Yang saya yang doktor kata banyak dance tu dah tu. Yang density tu ke? Macam mana lah. Ada yang guna mean, ada density kan ada banyak kan. Syazah buat. So last kali saya ambil yang approximately mean plus standard deviation untuk standardiskan kedua tahun. Mean of apa? Mean of correlation tu. Mean, so kalau contohnya kat sini, kalau Syazah punya cara tu kan, mean of correlation tu ambil 0.9 tambah 0.8 tambah 0.7 bahagi 3 lah kiranya kan. Jadi 0.8. So akan ambil 0.8 di sini. Pilih yang ni lah. So kiranya ada banyak method lah untuk tentukan threshold ni. Tersangat-sangat banyaknya, cara pun banyak. Ya. So yang tu boleh macam there's currently no best method lah kiranya. No. Tak ada sangat lah. Boleh je. Boleh explore lah. Okay. Boleh buat kajian macam-macam lah. Itu juga yang Hasanuddin test banyak threshold, Syazah test banyak threshold. Rasanya Dr. Fiza pun test banyak threshold juga kan? Betul-betul. Okay, so ini threshold. Okay, tapi persoalan saya, kita nak pergi kepada MST, right? Okay, so MST ni, okay, turun ke bawah sikit. MST sekarang, dia punya teknik ni adalah daripada OR, daripada routing problem apa semua. So sekarang ni, kalau dalam MST, kita cerita dulu asal usul dia adalah sepaham saya lah, mungkin salah. Kita tanya nanti Dr. Sakinah bila dia present betul-betul nanti. Okay, kalau untuk MST dia macam ada bandar A, dia ada travel salesman problem semua kan. Bandar A, bandar B, bandar C. Itu yang famous tu dalam computer science, travel salesman problem yang memang orang nak selesaikan. So bandar A, bandar B, bandar C, dia nak cari laluan terpendek ataupun laluan termurah. Sebab tu di antara A dengan B ni dia akan letakkan cost untuk travel di antara A dengan B. So kalau cost untuk travel di antara A dengan B adalah 5, highway dia mahal sangat tu kan. Tapi A dengan C adalah 2 dan C dengan B adalah 2. So nanti total ni 4. Ada juga kemungkinan route A, C, B akan dipilih berbanding dengan route A, B. Sebab route A, B cost dia 5, route A, C, B cost dia 2 tambah 2, 4. Betul tak pemahaman saya ni Dr. Fiza? Betul. Betul. Okay, Kak Moya faham tak yang ni? Kita tutup lah yang atas. Faham Najwa, Syazah, Aina? Faham doktor, faham. Yang ni dia jadi bandar tau. Dia jadi bandar lah. Kan? Sebab yang travel salesman problem, famous problem ni, macam-macam video ada. Travel salesman problem Okay. Jadi dia punya idea dia kat sini adalah yang contention saya dengan Fiza tadi adalah macam idea dia adalah weight nak yang ringan kan, nak yang sikit kan. Dekat atas ni tadi kita nak apa, weight dia banyak kan, weight banyak lagi bagus. Sebab yang ni kan weight banyak dia kekal, yang A dengan B ni kan. So dia kat atas ni weight nak yang banyak. Nak yang banyak.
Okay. Sebab itulah saya tanya Hafizah, macam mana pula keadaan dia sekarang nak guna MST? Sebab idea MST dia weight nak yang sikit, tapi idea dalam finance tu weight yang banyak, kan? Weight nak banyak. So, tu dah saya cakap, mesti dia orang terbalikkan sebab dia guna algoritma yang sama. Betul betul. So untuk menyelesaikan masalah yang merah-merah ni, apa yang dibuat adalah di IJ tu DIJ tu note lah kan, adalah satu tolak correlation kan. Ini CIJ kat sini kan, satu tolak correlation. So dia terbalikkan, betul. Jadi nanti semua ni akan jadi lain lah, satu matrix yang lain yang baru dimasukkan dalam MST tu, betul? Betul. Okay, so dia akan jadi sebab dia nak flip kan weight tu. Right. Contoh. So dia akan jadi apa? Ni 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0.1, 0.2. ke 01, 02, 0, So kemudian bila dah masukkan macam ni, DIJ nama dia kan, barulah kita buat jadi macam ni kan, A, C, B, kemudian weight dia pun dah bertukar kan, jadi AB jadi 01, AC jadi 02 dan BC jadi 03 kan, macam ni, right? So nampak graf dia berbeza, yang ni untuk threshold, yang ini untuk MST weight dia berbeza sebab MST ni dia punya idea dia adalah daripada sini. Okay, lepas tu yang ini baru dimasukkan dalam MST tu. Betul Hafizah? Betul. Okay, semua orang faham tak macam mana dapat yang ini, yang saya tadi 2 tick ni? Kak Maya, Najwa, Syaza, Aina? Faham tak faham tanya je, tak ada masalah. Yang ni nama dia cara merangkap. Sorry, saya ajar fast gila. Tak, sebab mungkin Hafizah rasa orang dah tahu, tapi saya rasa orang tak tahu. Sebab tu saya rasa kita kena go one by one. Sebab tu saya rasa yang dalam kita nak upload dekat YouTube channel tu pun, terangkan je merangkap. Tak apa, it's okay. Kadang-kadang kita dah tahu pun, kita go back terangkan satu persatu pun ada banyak manfaatnya. Macam tu dah. Alright. So bila kita dah sampai dekat sini, okay. So yang Hafizah bagi tahu tadi apa, teknik yang paling selalu guna Kruskal. Okay, Kruskal. So kalau Kruskal tu Hafizah kata dalam R, dia akan ambil graph punya tu ikut note mana yang kita listkan yang first, itu jadi note first Betul. Okay. So tak apalah, sekarang ni idea dia note pertama dah fix lah, itu je lah kan idea dia. Maksudnya fix first note lah. Itulah dia punya fix initial note lah kan. So kalau kita nak gunakan dekat graf yang ni, katalah kita memang kita masukkan A dulu. So kita kena start dekat A kan. So sekarang kalau dia akan jadi kalau dekat Kruskal kita susun distance setiap pasangan nodes tu. So kalau ada 2 pasangan nodes yang in distance yang sama, dia baru akan start yang the first one. Itu maksud saya. Okay. So sekarang ni kiranya kalau ikut Kruskal, first step dia adalah kita susun pasangan tu ikut note paling weight paling rendah, dia paling tinggi kan? Betul. So daripada situ tadi, maksudnya susunan dia adalah yang akan jadi kat sini adalah AB yang first, kedua AC dan ketiga BC kan? Macam tu kan? Betul. Okay. Lepas tu macam mana? Kita ambil je lah AB ni. Lepas tu betul. Lepas kita dah ambil AB, ambil AC pula.
sebab 0.2 kan. Okay. Tapi So- BC tu tak boleh connect lah sebab dia looping. Sebab dah loop. Okay. So dia akan jadi gambaran dia bermula kat sini. Dia ambil AB saja kan. Lepas tu, ni ambil AB. Lepas tu AC akan ditambah kemudian. Yang kedua lah kan. Ni first step, ni second step kan. Patutnya third step mungkin boleh BC, tetapi BC tak boleh sebab loop kan, dia jadi loop di sini. So ini je lah kita punya MST kan. Betul. Okay, MST adalah yang ini. Alright, faham. Saya faham lah dari segi ringkas merangkak saya ni, inilah kefahaman saya. Okay. Yang lain-lain faham tak? Okay je. Kak Maya faham. Aina, Syazah, Najwa. Boleh. Faham. Ada soalan tak? Kalau ada tanya je. Kita dalam mood merangkak sekarang ni, tak kisah. Kalau macam tersilap ke apa ke. Tak ada Alright. Itu teknik Kruskal. Teknik Prince pula, tadi Dr. Hafizah cakap, kelebihan dia adalah dia tak semestinya start dekat A. Betul? Dia boleh start betul. dekat B, dia boleh start dekat C. Ataupun Hmm. adakah dia start dekat semua? Sebab Hafizah cakap kalau ada 200 note, dia lambat. Dia cuba iterate 200 So maksudnya bukan kita boleh pilih lah. Maksudnya kalau kita tak pilih, dia memang automatik akan cuba start dekat A, cuba start dekat B, cuba start dekat C. Betul. Tapi 200 tu, masa contoh kalau kita ada 200 note, dalam setiap kali try iteration tu, dia akan cari the lowest weightage untuk structure tu. Yelah, maksudnya dia akan cuba semualah. Lepas tu dia betul. akan comparekan total weight. Betul. Okay. So total weight ni, kalau anda masih ingat lagi tadi yang macam ni lah. Apa ni namanya? Yang tadi ni, yang macam kat sini total dia 4 kan. Kat sini total dia 5. Sebab lalu kat sini 4, yang ini 5. Macam tu lah. Okay, so ini total weight dia berapa ya? Kat sini total weight dia 3 je lah kan? 01 tambah 02 adalah 3. Kan? Tapi Hafizah, yang ni total weight dia 3 juga. Cuma dia tak melalui semua. So tak boleh pilih juga kan? Sebab kalau yang BC tu dia tak jadi minimum spending tree lah sebab A tu dah jadi left out. Okay. So syaratnya adalah weight dengan semua note kena Notes ada. kena connect. Okay. Alright, so prims ni saya rasa daripada apa yang Hafizah gambarkan, dia akan cuba try all starting note. Good. Betul. Try all possible starting note. Yang ni tak ini daripada apa yang Hafizah cerita je, so saya tak tahu betul ke tak lah kan. Mungkin Dr. Sakinah boleh terangkan kat kita next session. Okay, try all possible starting note. Kemudian tapi dia tak ikut yang ni, sorting ni. Dia tak ikut. So contohnya maksudnya kalau dia start kat A memang akan dapat yang ni lah. Okay, yang ni Kalau dia start kat A. Okay, dia start kat A akan dapat macam ni. Kalau dia start kat B, dia akan dapat BA. Tapi kemudian BC. BC. Lepas tu dah tak ada dah kan? AC. Tapi AC tu akan jadi looping. So BC kena ambil jugalah walaupun BC tu lebih berat daripada AC. Betul. So itu satu iteration. Lepas tu start pula kat C. Sekejap. Start at A. So okay. So start at A, gambar dia akan jadi sama. Betul. This. Okay. Start at B. Start at B akan jadi gambar dia AB je kan? ABC tapi AB yang ni terima sebab BA, lepas tu BC kan? Betul. Dia tak kisah pun weight dia adalah berapa tadi? 01 BC 03. 04. Okay. Tapi nanti bila dibandingkan sebab weight ni 03 ni lah menang kan? Betul. Alright.
Start at C pula jadi macam mana? Start at C, B, C, A. C, B, sebab tapi CA lagi ringan. So CA lah dulu kan? Oh, betul-betul. Sebab 02 kan? Kemudian baru CB kan? Betul. Alright. Lepas tu dia akan jadi bentuk C, B, A di situ. Betul. So jadi CA dulu first, lepas tu baru CB kan? Betul. Okay, Ni 0.5. Sekejap. Kita label dulu mana yang first. Yang first tadi. Ni macam ni kan. Lepas tu dia akan jadi 0.5 sebab jadi 0 CA adalah 02 tambah CB adalah 3. Okay. Kemudian dia dah start all possible node. Lepas tu dia akan bandingkan mana weight yang paling ringan kan. So yang ni 04, 05 ni 03. So 03 akan menang lah. Kan. So dalam hal ni kita akan ambil yang ni. Okay. Alright. Semua orang faham tak yang ni? Ke laju sangat ke macam mana? Okay. Sanuddin okey. Kak Moya okey? Okey. Faham. Najwa, Syazah, Aina. Okay. Okey. Dah senang sangat kot sebab demo dah biasa buat dah ni. Okey. Tak apa. Saya nak pastikan saya faham lah kot dengan selfishnya. Okey. Boruska pula. Boruska. B. Boruska. Okay, so Boruska ni apa pula kenapa sampai ada 2 round tadi? Macam mana? Oh, sebab dia banyak sebab first round tu tak sambung semua notes. Tak, tapi apa idea dia macam mana? Okay, idea dia adalah kena listkan semua notes dulu, A, B, C. Katalah ini kan 1, 2, 3 ni kan? So, dekat setiap notes tu kita cari tree untuk setiap note. Yang paling shortest distance. Sama macam Prims tadi lah. Tapi sebab tu dia kata similar to frames tapi dia tak macam mana nak explain ni. Saya tak pandai pula nak explain. Okay. Dia similar dengan frames tapi dia parallel calculation. Yang mana tadi kita buat AB, AC, BC kan. Tapi Boruska dia akan jadi AB, BC, C tu ada CB, CA. AB. Okay. CB, Cuba Kak Fatimah listkan dulu notes dia A, B, C. Kat bawah dia macam tu kan? Okay. A, B, C. A, B, C macam tu. Okay. So ni note. Okay, selepas tu kita kena cari tree untuk setiap note. Okay. Macam sama macam kat atas ni tadi kan? A akan ada AB, AC kan? So antara AB dengan AC yang mana shortest? Tengok gambar tadi. Kena tengok gambar tadi. Saya pun tak nampak kan? Okay. Ni AB dengan AC shortest AB. So tree untuk A untuk first round adalah AB. Okay. AB je tree dia. Dia tak dia biar je C tu. Itu. Begitu pula. Patutlah saya tak faham tadi. Okey. Dah tersalah faham. Yang ini, sekejap tengok. Boleh berjaya tak? Copy kat bawah sekejap. Boleh. Macam mana nak paste sebab mengajar pun pakai whiteboard senang. Macam mana? Memang mengajar pakai whiteboard, budak-budak suka. Paste, kan paste. Macam mana nak paste? Control V je. Ya, dia muncul je nanti. Okay. Oh, tak boleh gerak dah.
Kak Fatimah kena select select gambar tu and then boleh removekan dia. Select. Tak boleh. Macam mana nak select semua? Kena buat lasso tadi. Tu lasso. Move sini. Okay. Belajar guna whiteboard pula. Tak apalah, siapa nak jadi cikgu ni semua penting ni. Okay. Alright. So A tadi, dia akan pergi dekat A ni, lepas tu tengok jiran dia yang terhubung, siapa yang paling ringan. Lepas tu ambil je. Betul. B. So A, B. jadi A, B kat sini. Lepas tu B ni akan pergi dekat B, tengok jiran dia yang terhubung, siapa yang paling ringan. Betul. Tu Betul. ambil lagi A, tak apa. Boleh ulang. Betul. Betul. Okay. Kemudian pergi kat C, tengok siapa jiran dia yang paling ringan, A. Okay. Lepas tu dah dapat macam ni. Buat satu diagram. Oh, yang ni dia boleh buat parallel lah sebab cari lightest neighbor je. Okay, dah nampak logo dia. Dalam kepala. Okay, find cheapest neighbor lah. Sebab dia kira cost kan weight tu. Lepas tu apa ya? Buat diagram. Gabungkan. Kena tengok. Gabungkan. Lepas tu sebab yang ni sama, so digabung je lah macam tu. Betul. Lepas tu sambungkan je CA ni kat sini. Betul. So tak ada loop. So dan terhubung semua nodes. So dia adalah Borovkas punya algoritma. Kalau dia buat. Kalau tak terhubung, tu yang kena di second round. Kalau ada tu buang. Kalau tak terhubung, second round. Second round tu buat lagi sekali. A tu ada tak yang jalan lain untuk yang the shortest? Tapi pilih neighbor lain lah. Pilih neighbor lain. Okay, faham. Tapi pilih neighbor lain. Okay. Macam mana? Yang lain faham tak? Borovka ni macam mana? Saya je kot yang Nanti Fatimah share note. Share note. Boleh tak? Hafizah, macam mana kita nak share? Ya? Satu soalan. Satu soalan yang tak berkaitan. Kalau Fatimah ajar guna whiteboard, masa record tu, dia kalau whiteboard, dia tak record kan whiteboard tu? Betul. Tak record. Tak. Whiteboard dekat luar dia record. Whiteboard kat dalam dia tak record. Whiteboard in Teams dia tak record, tapi whiteboard macam ni yang saya share dia record. Betul? Tak faham. Whiteboard in Teams. Dalam Teams kan kita boleh guna whiteboard kan? Kita bila share tu, kita pilih whiteboard dalam Teams. Whiteboard dalam Teams, semua orang boleh conteng sama-sama. Tapi ini whiteboard ni, saya punya whiteboard at my desktop. I am sharing this with you. And only I can conteng. So Fatimah download app untuk whiteboard sendiri kan? Lain di luar sebenarnya saya beli Wacom tablet. Wacom tablet ni dia downloadkan masa install tu. Bolehlah tengok saya punya YouTube pengajaran UKM cara-cara menggunakan Wacom tablet dalam pengajaran. Kak Muya, kalau Kak Muya pakai yang Office 365 yang by University tu, dia memang dah ada dah yang whiteboard ni. Nanti Kak Muya download je. Memang boleh download sebenarnya Kak Muya, saja je. Download je, tak masalah. Dia memang boleh download. Office 360 termasuk. Jangan guna whiteboard di dalam. Tapi saya dia auto download sebab saya beli pen ni yang pakai Wacom tablet ni. Kak Fatimah pakai pen mahal? Tak mahal kan, pen murah. Saya memang bagi talk dekat pengajaran UKM, cakap pen ni lah yang Wacom tablet yang paling murah je, bawah RM200. Sebab kalau pakai Hyoon ataupun Viki tu lagi murah lah, bawah RM100. Yelah, memang dia lagi murah tapi macam nak jugalah jenama yang dia berjaya kita paling murah. Sebab Wacom ni dia macam iPhone lah bagi pen tablet. Okay, balik semula. Afizah ada pernah tak cuba yang kita boleh share benda ni? Ni Kak Muya kepada Teams tak pernah lah. Saya pernah akak pergi back. Akak pergi back. Okey, faham. Nak pergi kat sini akak pergi back. Ni lepas tu tiga titik tu.
export. Lepas tu nanti attach dekat team. Oh, macam mana nak attach dekat team? Dia kena jadi file dulu. Kena jadi file dulu. Oh, save je as PNG ni. So dia dapat saya selalu pakai yang satu lagi tu. Dia pakai PNG okay. PNG je. Dia tak boleh. Sebab saya punya boleh pakai PDF. Saya tapi maksud tak kisahlah. Tapi maksudnya dia memang gambar je lah. Dia tak boleh, dia tak dynamic dah lah. Tak boleh nak edit, tak boleh nak conteng dah lah. Kalau PNG boleh ni lah, cuba Kak save. Betul Kak buka balik PNG ni. Nanti dia boleh scroll down, scroll up. Oh, okay. So saya save. Save dekat desktop. Sekejap ya rakan-rakan semua. Saya nak mencuba teknik untuk berkongsi dengan you all yang lebih efektif. Apa nama ni? MST kan? MST. So, save. Lepas tu akak cuba buka balik yang dekat desktop tu. Ini. Okay, buka. Tapi dia boleh kat sini lah. Dia bukan conteng dalam ni. Sebab apa tahu? Sebab sebenarnya kita boleh buka whiteboard meeting daripada dalam Teams, kita boleh buka dekat kita punya ni. And then kita boleh share benda ni. Kita boleh share dengan post to Teams. Post to Teams. Boleh cuba lah kot. Biasa cuba. My Teams loading. Tapi masalahnya dia lambat tau. Dia slow kalau whiteboard ni dah. Betul. Itu masalahnya. Kalau boleh post to Teams ni, saya share teruslah dekat Teams kita, Financial Network. Tengoklah. Forever dia loading. Okay. Sebab Kak Fatimah saya pernah juga try kan. Dia loading, lepas tu tiba-tiba dia hilang. 2 kali, 3 kali dah saya try guna post to Teams tu. So solution saya adalah send to kalau Kak Fatimah back. Okay, back. So dia akan ada send to OneNote kan? Pakai OneNote tu ringan. Oh, boleh. Tapi dia boleh conteng dekat OneNote. Betul. Dalam Teams? Dalam team tak. OneNote tu kan kita kena. Tapi dia akan jadi OneNote punya ni lah. Saya tak boleh faham OneNote. Kata. Alright. Tak apalah. Sorry yang lain. Yang penting sekarang ni MST dah jelas tak? Itu yang penting dulu. Clear, okay, betul. Semua okay Okay. Thank you. Yang lain? Kak Moya, Aina, Najwa semua. Maafkan saya expect semua orang faham, so saya memang fast explain tadi. Okay. Betul. Saya belajar daripada Kak Fatimah, kena slow down sikit bila explain kat orang. Betul. Tak ada, ini dah tahap merangkak ni. Kalau orang dah pandai, dia bosan. Tapi itulah saya rasa perlu kot supaya semua orang berada dalam same page. Betul. Tak bosan. Tak bosan nak. Betul. Saya pun belajar macam mana nak explain. Okay, saya nanti kita share dekat, saya share sekarang lah, takut terlupa pula nak share kan. Share from my computer, desktop. Tapi sebenarnya saya nak cakap untuk yang kita nak buat YouTube Networks tu, penerangan macam ni lah yang saya harapkan. Merangkak punya penerangan. Nice. So dia activity yang tak ada background pun boleh faham. Betul? Ya. Maksudnya terangkan je. Yang paling mudah nak kira 1 campur 2 pun terangkan je. Tak apa. It's okay. Tak insulted. Maksudnya in simplify version lah. Simplified. Tapi tulis thesis tak boleh sangatlah buat macam ni, melainkan untuk contoh kan. Betul. Macam student FYP saya adalah subsection hypothetical example tu. So memang kena student kira satu-satu lah, macam nak kira Malaysia, macam nak kira. Saya pun suka. Lepas tu Hasanuddin pun dia ada kena kira kan, macam lain. Betul. Si Najwa pun ada dalam undergrad dia. So Najwa nanti buat yang betweenness centrality punya Buat betweenness je kan doktor? Tu lah, saya nak bagi betweenness option pertama. Tapi sebenarnya boleh pilih sebenarnya nak buat mana. Macam tu lah. Tapi kita akan sikit-sikit dululah. Cuma kita akan pastikan semua orang faham. Macam tu lah kan, macam step ni faham tak? Lepas tu step ni faham tak? Lepas tu semua orang pun janganlah malu-malu bertanya sangat kan. Tanya je semua orang. Okay. Alright. So saya dah hantar yang file tu dekat ni. Lepas tu dalam rakaman ni pun insya-Allah ada.
sebab saya share, boleh ulang tayang lah nanti kan kalau tak faham. Lepas tu nanti dalam YouTube tu yang insyaAllah kita boleh dapat, kita upload kat situ Okay. Betul. Oh, kalau nak edit ke video tu ke ada standard video, maksudnya mula video tu ada tajuk ke apa, yang tu saya biasa buat, so boleh pass kat saya. Boleh Hafizah terus edit nanti bila dah habis rakaman, edit jadi macam tajuk apa semua. Terbaik. Sebab saya biasa buat dekat dekat department, memang tu kerja saya kat department. Dah auto je lah. Dah editing saja pun, sikit-sikit boleh lah. Okay, so Hafizah, kami nak tanya tarikh untuk Dr. Sakinah. Dr. Sakinah pun kita nak rakam juga. Nah, so kita tarikh yang sebelum ni dah bincang dengan Dr. Sakinah pukul 11 AM 26.8 tu kan. Tapi Dr. Hafizah tak boleh kan? Tak boleh sebab saya ada conference. Lepas tu bersama ada general AGM kan? Oh, masa tu Ya, tak tahu. Saya diorang tak ada email pun lagi. Oh, dekat announcement dah ada. Dekat Telegram Telegram kot saya rasa. 11 sampai 1, 26 hari bulan. Oh, tapi selalunya diorang bagi email kat semua orang. Tu yang saya macam tak boleh. Selalunya diorang akan announce, orang-orang UK ni manja sikit, biasalah Hafizah. Kita dah biasa dijemput. Saya yang lagi pun conference, ada conference dengan kuliah 26 tu, last day, so saya pula jadi chairperson. Tak apa. Sekarang ni saya cuma nak minta cadangan masa waktu yang lain, beberapa cadangan. Sebab Dr. Sakinah pun dia peneronekan kita kan. Supaya kita boleh bagi option dekat dia untuk pilih waktu. Dalam 3 option masa, boleh tak berikan? 27 free. 7 tak kisah pukul berapa. Tak kisah. Okay. So 27 tu saya petang je tak free, pagi tu boleh. So 27 Kak Maya free ke? 27 saya free anytime. Okay, 27 anytime. Alright, lagi? 30? 30 hari 30. 30 free juga. 30 saya ada briefing pukul berapa? Yang lain free tak? Aina, Najwa, Syazah. Kalau boleh kita nak semua orang hadir supaya boleh tanya soalan-soalan yang merangkak ni secara direct. Kalau tak hadir tak boleh tanya lah kan. Dah terlepas lah peluang. Dia tak bagi tahu tarikh masa, tapi 30 tu ada taklimat, tapi tak tahu pagi ke petang. Taklimat apa? Ni lah yang bayangan pemimpin tu. Oh, okay. So tak apalah. 31 cuti pula kan. Hari Merdeka. Aduh, okay. Next mana? Ada September lah kot. Rabu, 1 hari bulan. September, Rabu. Okay. 1 September boleh? Hafizah? Hafizah dah mute dah. Okay. Sorry. Pukul berapa? Kalau Fatimah tadi saya kena angkat phone. Okay, tak apa. 1 bulan 9. Free tak? 19 tak boleh sebab kita orang ada academic review sepanjang hari. Oh, okay. 2 boleh. 2 boleh. 2 kita ada pengurusan jurnal kat pagi, tapi petang boleh lah. Pengurusan jurnal yang bapak filial tu. Bapak filial. Daddy filial. Daddy filial. Prof Roslan. 2 bulan 9 petang boleh lah kot. Kalau worst come to worst lah. Tapi kita cuba minta Kak Sakinah hari Jumaat lah. Time mana yang dia free. Okay. Alright. Tak apalah. 2 tarikh ni dulu. Harapnya semua dapat hadir lah. Supaya boleh ditanya soalan-soalan secara live kan. Dan kita betul-betul faham semua. Okay. Jadi tu Dr. Sakinah punya next 28 kita 28 atau 27 27 tu Jumaat 6 27 kan. Okay. So next meeting tentatively yang itulah
kan? Betul, Alright. betul. Lepas tu siapa nak present? Hasanuddin ke Najwa ke tu? Siapa nak? So tarikh tu tentatively katalah Khamis juga kan? 9 hari bulan 9 lah. Wah, tarikh cantik. Hasanuddin dulu Hasanuddin boleh kah? Agak-agaknya. Boleh Dr. Okay, kita tentatively dululah. Kita letak kan. 9 hari bulan 9 pukul 11 time 9 hari bulan 9. Semua orang okey tak time macam ni? Saya okey Dr. Okey je. Okey je. Okay, so kita set lah. Untuk Hasanuddin kita set 9 hari bulan 9 11 kan. Kita boleh bincang topik ni, tapi topik-topik lain tu kita boleh bincang juga, tak ada masalah. Cuma fokus dia ada satu lah kan. Betul. Alright. Kemudian the next lepas tu Najwa lah kot. Boleh Najwa? Boleh. Okay. Terima kasih. So itu perancangan masa hadapan. Nanti saya akan confirmkan semula lah yang dengan Dr. Sakinah tu. Selain daripada tu okay, dah tak ada. Daripada saya dah tak ada apa-apa dah. Yang lain ada nak cakap apa-apa? Kak Fatimah nak saya cutkan tu kah? Video ni jadikan satu YouTube? Boleh, tapi kita pun belum dapat YouTube video yang network Tak apa, lagi. kita buat dulu baru kita Boleh. satu. Tapi nak upload kat saya punya je pun tak ada masalah. Tapi rasanya upload kat network nantilah, tak ada siapa pun yang nanti sangat orang yang nak tengok semua dah ada dalam ni. Okey. Nanti saya cubalah sebab benda tu kena berduduk dan kena render tu lama. Bila ada masa nak buat, minta tolong buat je lah macam tu kan. Boleh. Alright, thank you very much. Terima kasih semua, harap semua faham. Harapnya dalam meeting-meeting seterusnya kita boleh buat benda-benda yang deep dive macam ni supaya dia boleh lebih faham. Oh Hafizah, one more thing. Last. Saya sebenarnya duk berfikir pasal awak punya plan paper tu. Haunted dia paper tak siap-siap gini. Kita kena istiqamah. Itulah Kak, saya berusaha sangat tapi sebab kerja management banyak sangat sebenarnya. Betul, itulah hidup bicara. Kita macam-macam benda nak buat idea pun berlambat tambah. Tapi itulah nasib baiklah ada student ni, alhamdulillah. Itulah. Nasib baik ada group ni. At least saya ada keep on track jugalah. Terima kasih semua. Okay. Tapi yang paper Hafizah tu, aku concern dia sepatutnya dah lama dah. Ni okey dah jumpa. Nota. Okay. So patutnya dia ada 3 objektif kan? Betul. Iaitu MST versus threshold, COVID and during COVID. Dan ketiga tu kita guna sectorial indices as a tool for general overview kan? Betul. Tapi disebabkan saya rasa daripada Hafizah punya pembentangan ni, MST punya topik ni mendalam ni. Banyak nak rukai ni sebab dia punya variable sangat banyak. At each step tu you pilih yang mana. So dia kalau nak pergi mendalam macam it will take time saya rasa. Untuk betul-betul dapatkan discussion yang clear. So saya rasa kalau nak push forward dulu paper ni, gunakan yang kedua iaitu COVID. Fokus kepada sectorial indices dan COVID, tapi guna threshold. Okey tak Hafizah? Boleh. So maksudnya kita COVID dengan during COVID, indices sectorial tu 13 lah Kak Fatimah. 13 tu kena masukkan lah kan? Tengok dulu penulisan macam mana. Tapi for now lah. Jadi kena tengok storyline lah. So threshold sajalah. Sebab senang nak justify. MST saya susah nak justify kalau cari apa-apa on MST. And you understand the reason now, right? Betul. Fatimah ingat tak yang dulu yang kita projek dengan Sakinah tu yang tergendala? Betul. Network. Kan ingat tak yang kau punya cari banyak paper tu, actually semua buat threshold tau, dia tak ada satu pun minimum standard. So I think I can share, we can share with yang tu paper-paper yang dah kumpul hari tu. Nanti share dengan Hafizah sekali kot. Boleh sangat. Kita ada Google Drive kan, masukkan je lah kot
Kamu masuk Hafiza je nanti. Dalam sudah Google kita Classroom. Tapi kamu yang saya yang itu memang dia. Ya. tak apa, kamu yang cakap dulu. Tak, saya pun lupa apa saya nak cakap. Sorry. Masalah ni. Okey. Saya ingatkan Kak Maya nak kata, apa kata kita tarik Kak Sakinah masuk balik minggu depan dia nak datang. Kenapa Sakinah tak join? Kenapa Sakinah tak join? Saya rasa masalah dia adalah sama macam Hafizah. Dia kan dah jadi penolong dekan. Dia busy sangat. Ya. Dia busy sangat. Dia sangat. Dia tak ada nak komen. Ya. Tak apalah. Dia sangat macam kalau nak buat tu dia macam nak komen tau. Sebenarnya dia tak komen tu dia macam rasa bersalah kot. Tapi boleh je kita nak teruskan. Kak Maya? Extend je. Kalau dia tak dapat datang, it's okay lah. Maksudnya setakat mana dia boleh bagi betul. Kan? Dia macam kena ada one person yang anchor nak tulis benda tu. Sepatutnya kan saya yang nak buat kan. Tapi disebabkan dia segan kot. Masing-masing ada kerja lecturer ni, dia selalu macam tu. Konon-konon nak mula lepas tu. Betul. Struggle sangat. Dia Lepas tu kita muda. Dia Lepas tu hilang. orang-orang atas semua pun nak tolak. Tak apa, Hafizah boleh buat sendiri. Hafizah boleh buat sendiri. Kita pun tak apa, boleh je. Anggut saja orang-orang senior kan. Macam tu lah. So macam Hafizah, sebab tu lah saya kata MST dengan threshold tu isu besar. Kita tolak ke tepi dulu. Okay. Kita fokus kepada COVID. Sebab COVID pun nanti kan makin lama makin basi kan. Betul. Dengan sectorial analysis lah to just push the project forward dulu. Okay? Okay, saya akan berusaha sesungguhnya sebab saya memang bersalah sangat paper ni dah lama stranded dengan saya sebenarnya. Subhanallah. Apa? Okay, biasa itu saya faham keadaan tu. Kak Maya punya pandangan macam mana? Pandangan berkenaan apa standard ke apa? Itu memang perkara biasa. Paper Hafizah. Paper Hafizah. Post COVID punya efek. Boleh juga. Kalau ada idea tak apa kongsikan di sini. Dia jadi macam tulis. Hafizah punya paper tu. Okey. Ikut yang plan Fatimah, kamu yang okey. Sebab rasa yang minimum spending tu banyak isu yang boleh tu kan. Betul. Saya dah lama dah rasa isu dia banyak. Cuma tak dapat penerangan betul-betul macam mana orang guna dalam finance tu yang saya macam tak boleh nak pinpoint isu dia. Tapi itulah banyak benda yang kita perlu consider lah kalau kita betul-betul nak go into that. Kalau tidak memang kena tembak nanti. Betul. Okay, faham. Pakar-pakar MST marah, pakar-pakar threshold marah. Baiklah kita tak payah buat dulu. Buat kontroversi. Kalau dia actually itulah dia isu dia sebenarnya kita nak target publication yang mana sebab rasanya kalau finance punya target kita bila ada threshold tu bila kita susah nak interpret dia macam tak berapa tu lah dia tak berapa bila threshold tu kan macam very cluttering kan dia punya tu kan and we can't do any interpretation. They don't like that, they prefer okay. So I think they actually it will come to which journal you are trying to target actually. Tapi sebenarnya saya rasa boleh je kita buat MST tu tapi kita letak kita punya weight yang asal tu bukan weight yang distant tu. So kita nampaklah link mana yang lagi kuat. So at least dia ada lebih sikit daripada just MST sahaja. Macam tu gambaran dia. Lepas tu kita boleh tunjuk lah yang macam step by step yang macam Hafizah tapi tadi. Actually kalau you aim for apa? Aim tak actually if you aim for a higher macam paper finance yang memang betul-betul A+ tu dia memang kalau in terms of methodology tu if you can give something tu maybe lah ada harapan lah kot. Betul-betul. So the next one lah. Sebab tu saya dah postpone dulu. Postpone dulu this argument. Tapi good discussion lah. Kan? Betul tak? MST tu dia macam tu. Dalam finance dia memang macam tu. Tapi kita boleh cadangkan dekat orang finance tu sikit-sikit. Macam kita buat tadi lah merangkak. Sikit tambah weight, tambah ni, lepas tu tunjuk lagi dia buang cluster ni macam ni. So kalau kita boleh explain betul-betul dalam paper tu, step by step we can explain methodology, take our time. Yang tu boleh saya rasa.
Okay. So thank you Kak Moya for the input. Betul juga, paper yang lama tu semua patut share kan. Dia dah beku kat mana tak, saya pun tak ingat. Nanti Kak Moya invite saya dalam G-Drive je lah. Lepas tu itulah paper Hafizah. Itulah jadi next week kita cuba jemput Kak Sakina, dan siapa-siapa nak bincangkan tentang paper yang dirancang masing-masing, iaitu Kak Maya punya paper ke, Hafizah punya paper ke, Hasanuddin punya paper ke, boleh je bincang, tak jadi masalah. Ataupun nak jumpa personally pun boleh, macam Hasanuddin, Najwa dengan Syazah boleh jumpa saya personally, Aina pun boleh jumpa saya personally. Dia orang biasalah jumpa saya personally. Kita betul-betul masa tu memang kalau perlu pun saya akan merangkak lah lagi ikut apa yang diperlukan pada masa itu. Alright. Okay. So next meeting dengan Kak Sakinah je lah kan? Ya. Tapi kalau ada nak request slot paper, bagi tahu je lah. Slot paper. Subhanallah, memang sangatlah berusaha. Subhanallah. Tak apa. Yang niat doa kan, cakap tu doa kan. So insyaAllah. InsyaAllah. Kita memang cita-cita tinggi nak dominate the world semua, tak apa. Kita cuba je apa yang ada mengikut kemampuan kita, tak apa, insyaAllah. Alright, so itulah, sorry dah ambil masa almost 2 jam, tapi itulah meeting hari ni. InsyaAllah kita jumpa next meeting, dan semua masing-masing boleh contribute ilmu masing-masing. Lepas tu kalau macam Syazah ke nak contribute pengiraan Altman score ke, Aina ke nak contribute penghasilan network daripada board of director ke, boleh saja. Dia penerangan yang mudah-mudah tu je pun kita hargai lah. Okay? Sekejap, sebelum nak tanya, Aina ambil yang board of director dekat annual book kan? Ya. Annual tu retrieve dari mana? Daripada annual report. Tak, maksud saya awak ambil annual report tu daripada company website? Daripada company website. Okay. Maybe boleh, saya tak sure saya jumpa betul ke tak yang macam Aina jumpa. Tapi dekat Bursa ada je annual report untuk setiap company. Betul-betul. Kadang-kadang dia ada pergi link ke situ lah. Okay. Let me know. Kalau saya cuba beritahu je, kot lah saya salah ke kan. Okay. Oh, Aina, semua dah lengkap ya annual report tu? Dah lengkap dah. Saya tengah buat dia punya iGraph semua tu lah kan. Okay. Elok jugalah once Aina dah yakin, Aina share dengan kita nanti macam mana nak banner graph daripada tu. Apa word dia, macam tu. Yalah, macam lukis-lukis macam saya buat tu je. Macam tu lah kan. Boleh. Tapi Aina, boleh tak bagi annual report tu dekat group ni? Upload kan? As a zip file. 50 syarikat tu Dia PDF kan semua report dia? Semua PDF. Boleh tak macam uploadkan dekat group ni? Dekat file lah. Dekat Teams kan. Sebab saya pun nak tengok report dia rupa bentuk macam mana apa semua kan. Betul. Okay. Good idea tu. Okay, terus Kak Aina. So nanti mungkin pada Najwa nanti session boleh Aina, apa tu Syazah ke, kira Alman score. Boleh Syazah? Boleh. InsyaAllah. Okay. Dia mudah-mudah je. Jangan risau. Kita semua merangkak. Okay. Okay, thank you. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you everyone. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua.